belakang. Okay, dah. Okay, dah dekat Okay, good. So, saya go back to mana tadi sini, exercise. Kejap. Dah banyak saya menarik seorang tadi. Yang solution saya ni tadi kan? Okay, yang ni sampai mana tadi saya terang? Share screen, doktor. Share screen. Allahu Akbar. Ya Allah, sabar je buat online ni. Aduh. Sekejap Aduh, penat cakap seseorang. Tak ada orang rupanya. Tak benar. Okay. Sampai sini tadi dengar sampai mana je? Solution ni sempat tak? Baru nak mula ni sudah dah berhenti. Oh, sorry. Okay, so tadi ada kawan dah jawab 6 kan? Okay, jawab 6. Betul lah tu. So, solution dia macam ni je. So, ini paling senang lah. Binomial yang paling senang lah tapi saya suruh you all study yang binomial payah sikit ni lah. Nak terang pun takut you all lupa. Better you study dululah macam nak selesaikan dia. So, yang ini paling senang lah, mudah sikit. X minus, you expand yang ni lah. X squared minus 9 ni boleh expand sebab dia binomial 2 terms. So dia akan jadi X minus 3 times X plus 3. So ini boleh cancel out lah dengan denominator kan. So dia tinggal X plus 3. Limit X approach to 3. So jawapan dia boleh substitute terus dapat 6. Okay, ni jelas ni pun sama je solution ni. Ni pun sama je. Jelas. Kurang je solution dia. Ni kalau you jawab ni, you dapat berapa ni? Saya rasa yang tu bukan X approach to 1 dia X approach to 2 yang ni. Ada typo kat situ. So ini sebenarnya adalah 2. Betul tak? 4. 1 tolak 2. 2. So dapat 4 lah betul 4 Okay. Saya tak tahu kenapa saya punya ni tulis 1 tak apalah, ni saya double check balik lah. Macam betul juga dekat sini. 1 tolak 2. Ni mungkin, yang ni mungkin tak perlukan, okay saya faham. Untuk solution ni, solution yang 1 Roman ni, dia tak perlukan expand binomial. Kalau tak expand binomial, you dapat berapa? Assume ni betul. So dapat berapa jawapan dia? 1. 1. Yang lain betul? Yang mana? Betul ke 1? Yang mana? Kan negatif 3. 3 doktor. 3 ke negatif 3? Positif 3. 3 So saya rasa example yang 1 Roman ni dia betul. Dia memang sengaja letak 1 sebab nak tengok you all buat kaedah binomial ke tak. So sebenarnya ni tak perlu kaedah binomial lah. Kaedah expand tak perlu sebab denominator dia bukan 0. Faham So dia boleh direct plug in. Okay, jelas Okay, kita pergi ke kaedah yang ketiga, getting a common denominator method. Ni yang saya cakap seseorang tadi. Okay. Untuk getting a common denominator ni, saya bagi contoh paling mudah lah zaman-zaman you all nak jawab soalan algebra macam ni. Macam mana you nak selesaikan kaedah ni? Kena buat apa? Darab 3, darab 2. So maksudnya bila you cakap darab 3, darab 2 maksudnya you cuba samakan denominator. Yes. So ini namanya getting a common denominator. Yang ini darab dengan 3/3. Yang ni darab dengan 2/2. Betul tak? So ini 3 kali 2 dapat 6. So 1 kali 3. Okay. 1 kali 2. So you akan dapat 1/6. Betul tak? Betul. So kaedah yang seterusnya yang macam ni, dia memerlukan you samakan dia punya penyebut untuk selesaikan dia. Okay. Faham Contoh kaedah ni, kalau you terus masuk limit, contohnya, ni akan jadi 1/0. So 1/0 ni
bukan tak betul lah. Dia cannot define lah 1/0. Yang ni pun sama, ni akan jadi 5/0 juga. So tak boleh guna direct substitution. So apa yang you boleh buat adalah you kena samakan penyebutnya. So macam mana nak samakan penyebut? Okay, kat sini dia ada tricky sikit soalan yang ni. Sebab apa? You kena selesaikan yang second function ni. 5/x² plus 5x. Nak selesaikan macam mana? Kena faktorkan dulu dia punya denominator. Okay, so bila you faktorkan, dia akan jadi x times x plus 5. Okay, so bila dah keluarkan pemfaktoran ni, okay, dia dah jadi bentuk macam ni. Yang sebelah ni masih 1/x kan? So kita nak selesaikan dia guna kaedah LCD lah. LCD ni least common denominator. So kaedah dia macam mana? Macam you buat untuk contoh yang ni lah. Okay, okay. Dalam contoh ni, ini you kena darab dua-dua kan? Tapi untuk kes ni, you hanya darab dengan yang satu side je yang tak ada gang lagi ni. Faham tak? Okay, saya tulis balik Kalau ini 1/x, tolak 5/x, x tambah 5 kan? So kat sini kita nampak dia ada yang sama, common yang sama, common variable is x. Kena darab Yang X dia dengan tak ada, yang ni tak ada lagi adalah x plus 5, betul? Betul. So baru you darabkan dia, bukan X tambah baru tambah darabkan dia dengan x plus 5 over x plus 5. So bila you tulis balik, you akan dapat yang ni lah. Okay, 1 kali x plus 5 dapat yang ni, x darab x plus 5. So bila dah sama, okay, bila dah sama, kita ada tolak tadi kan? So you boleh nampak bila dah sama, kita dah boleh samakan penyebut macam yang ni. Dan yang atas ni boleh dirapatkan lah. Boleh digengkan lah sebab bawah dah sama Selagi tak bawah sama tak boleh lah jadi geng. So ini dah jadi geng. So bila jadi geng you boleh tengok lah 5 boleh tolak dengan 5. Dia jadi 0 So dia tinggal yang ni lah, x over x times x plus 5. So nak terus masuk limit ke atau nanti dulu? Cancel X. Yes, betul. Yang ni selalu ramai lupa. Kena cancelkan X dulu. Okay, kebanyakan student ingat dah sampai sini dia terus masuk limit. Dia pun yakin lah, confident kan. Okay, 0/0. Kosong. Memang kosong lah jawapan you salah lah tu So kena tengok betul-betul. Atas bawah ni ada lagi tak yang boleh di-cancelkan? Sebab ini bahagi Bila dia bahagi, means that you masih boleh cancelkan dia. So cancelkan ni. Dapat 1. Baru dapat 1/x tambah 5. Tapi ada juga kadang-kadang student dia confuse. Ni kalau macam yang lemah matematik sangat saya selalu jumpa lah. Saya cakap jangan kecil hati ni nak ajar cikgu kena cakap lah jujur kan. Kadang-kadang dia confident, dia pun confident lain macam juga kalau dia jumpain contoh macam ni. Dia ingat boleh cancel macam ni. Boleh ke cancel macam tu? Tak. Seorang dia jawab tak. Yang lain kata ya ke? Tak boleh. Ya, tak boleh. Ini kan kenapa tak boleh? Sebab ini maksudnya you boleh pecahkan dia lagi. Jadi x plus 5 tambah 1x plus 5. Boleh pecah lagi tau. So bila pecah lagi, baru ni boleh cancel kan? Faham tak? Selagi dia ada tambah macam ni, you tak boleh cancelkan macam tu, no macam tu je, tak boleh. So ini kena pisahkan, kena selesaikan limit berasingan. Ni limit, property limit yang sum rule tu. Okay? So boleh selesaikan satu-satu lah kalau macam ni. Ni contoh contoh. Ni saya point out lah apa careless mistakes student Kadang dia dia pandai. Budak pandai tu buat juga. Dia dah seronok jawab math tu kan, kadang dia lupa. Dia macam naik syekh macam tu kan. Dia lupa nak tengok kan. Okay. So tu biasa. Biasa tu. Okay. So kalau jelas yang ni, kita tengok example nombor 2 lah. So example nombor 2, kita ada ni soalan dia Ini soalan dia 1/4x minus 8 and then minus 1/x² minus 4. So macam mana nak selesaikan dia? Apa yang boleh dibuat? Samakan penyebut. Pecah dulu. Kena Betul. Mesti samakan penyebut. Tapi kena buat apa dulu? Kasih pecah. Factorize. Yes, Faktorkan betul. X You kuasa kena
Sebab kita ada satu binomial kat sini kita ada satu binomial kat sini. Ni Z kena buat kaedah expand. You kena expand dia. And then dekat sini you kena factorkan. Nampak tak? Kat sini soalan macam ni, dia macam ni lah. Kalau you boleh expect lah soalan test ke. Kan? Dia macam ni lah. Dia bagi you tricky situation. You kena assess situation tu dan tengok apa the best solution lah. So step dia. Okay. Tengok sini terus lah. Ni dah ringkasan lah. Macam kita bincangkan tadi. You kena, yang ni you kena factorizekan dia. Yang ni you kena apply expand. Ni expand binomial Yang ini adalah factorize lah. Once you dah identify dia dalam bentuk macam ni, baru you boleh samakan dia punya penyebut. So dekat sini kurang apa? X plus 2, betul tak? That's why kita darabkan dengan X plus 2 over X plus 2. Untuk contoh yang ni kita ada 4X minus 2, tapi kita tahu penyebut sebelah ni dia ada X plus 2, so kita darabkan dia lah. X plus 2 over X plus 2. Yes. So darabkan atas bawah, baru you dapat X plus 2 over 4X plus 2 minus X minus 2. So penyebut, belah sini pula. Belah sini, dia tak ada apa? Dia tak ada 4 kan? So you darabkan dengan yang belah sini darab 4 per 4. Faham So baru boleh samakan bawah. Dah sama bawah, baru boleh selesaikan atas. So atas ni boleh diringkaskan lagi Bila bawah dah sama, atas ni you boleh joinkan dia punya operation dia. So X plus 2 minus 4. Ni minus 4 dia boleh sekalikan, baru boleh selesaikan. So plus 2 minus 4 you akan dapat X minus 2. Yang bawah ni pun nanti baru boleh cancel kan. So masa buat soalan macam ni jangan putus asa awal sangat buat dulu try. Boleh matikan ni, boleh matikan. Jangan putus asa awal sangat. Boleh cuba lagi ni. Mesti cari sampai boleh cancelkan. Soalan tu memang akan didesign supaya you boleh cancelkan atas bawah. Faham back to this Nak tanya kalau contoh kan dalam penulisan limit ni, limit ni kalau kita buat sekali je boleh tak? I mean like macam daripada soalan, lepas tu kita buat jalan kerja, ending baru kita letak balik limit tu. Yelah macam saya ajar tadi, saya buat tanda macam ni, saya selesaikan algebra dia dulu. Macam ni sebab lah kita nak tunjuk macam ni lah kan cara yang proper dia lah sebenarnya. Kalau you tak nak tulis limit panjang-panjang, macam ni kan, limit setiap baris dia limit, you boleh selesaikan algebra dia dulu. Contoh you ambil yang atas punya solution ni kan, you buatlah 4x minus 2 darab x plus 2 over x plus 2 minus 1 per x plus 2 x minus 2 darab 4 over 4. So you selesaikan dia sampailah you dapat ending dia tadi apa tadi? X minus 2, 4x plus 2, x minus 2 kan? You cancel out, you dapat 1 over 4x plus 2, betul? So baru masuk kat sini, limit, hence limit x approach to 2. Soalan yang baik saya sebenarnya memang tunggu student tanya saya ni. Boleh tak saya selesaikan macam ni? Sebab kebanyakan student dia tak aware yang kadang-kadang dia buat macam ni tau. Dia buat solution sampai limit pun ni dia tertinggal. Sampai sudah dia tak masuk pun, dia tak tulis pun limit ni x kepada apa ke, sampai ke sudah lah. Macam saya kena faham sendiri. So solution terbaik adalah you buat satu macam garis macam ni, selesaikan dulu dia punya algebra. Ending dia you dapat yang ending akhir ni, baru you masukkan hence limit x approach to 2, 1 over 4x plus 2. So masukkan dapatlah 1 over 16. Boleh. Saya terima cara macam ni. Menunjukkan you faham lah kaedah tulisan, cara nak tulis dia. Jelas tak? Jelas ma'am. Jelas Okay, saya kena tengok masa. Aduh, kejap Okay, 15 minit ada masa lagi. Lebih kurang 15 minit jugalah. Okay, jap. Okay. Now, okay. Saya nak you jawab soalan. Soalan satu ni memang ambil masa kau nak jawab ni. Mungkin ni masa tutorial. Okay, ingatkan saya nak jawab masa tutorial. Try soalan yang ni. Boleh? Ini macam solution mana tadi?
sebenarnya dah ada lah solution dia lebih kurang soal dia punya ni. Ni ikut yang example 1.91. Sama je kaedah ada ni. Dia punya apa tu? Dia punya type of question dia. Memula kena buat apa? Faktorkan yang ni dulu Lepas faktorkan, baru dia boleh buat samakan common denominator dia. Dapat jawapan? Tiga Yes, pandai. So boleh dapat jawapan 3 betul. Okay, so solution dia ni, saya tak cakap banyak sebab dah explain tadi. Dia sama dengan example, kejap tak bagi saya move pula. Dia sama dengan ni, kan sama bentuk dia. Sama je. So solution dia sama lah. Cuma jawapan je lah nanti. Dapat, sepatutnya dapat 3. Semua dapat 3? Tengah selesaikan lagi ya. Lambatnya, Tiga. cepat lah. Lambat. Dapat. Tak apa. Boleh sambung ni Kak. Boleh. Nanti sambunglah kat rumah tapi make sure dapat 3 Okay. Okay, so saya nak continue dengan rationalization method. Multiply by conjugate. Okay, ni apa kejadah namanya kan? Dah saya rasa you all semua dah biasa dengar ni. Conjugate ni apa? Apakah conjugate tu? Ada siapa yang ingat? Okay, so conjugate ni macam ni lah. Kita tengok pada example terus lah So you diberi, ini adalah rationalization method Tadi kaedah dia nama ni rationalization method. You nak rationalizekan siapa? Okay, istilah ni terpakai bila kita deal dengan soalan yang libatkan square root. Nampak tak square root kat situ? Nampak kan? So bila libatkan square root, what happens that kalau tengok nak selesaikan soalan macam ni, you perlukan darabkan dengan dia punya conjugate of that radical lah. Okay, kita ada radical function kat sini, 5 plus k square root, minus 3 over k. So, conjugate dia adalah, ini negatif kan? Point out dulu soalan dia negatif kan? So, conjugate dia adalah, ini conjugate dia. Benda yang sama, 5 plus k square root, tapi instead of negatif dia jadi positif 3 over benda yang sama balik. So you darabkan benda alah ni dengan dia ni. Dia punya conjugate of the radical ni dengan yang ni. Okay, kat sini kalau tak mahir algebra, dia akan buat silly mistakes lah dia akan buat silap sikit. Okay, silap yang macam mana? Okay, kita tengok satu-satu kat sini So tadi kita nak darabkan dia ini soalan asal kan? Yang bahagian ni. Ini adalah conjugate dia. So bila you darabkan, you kena buat pendaraban secara term lah. Macam you buat macam ni, x minus 2, x plus 2, you darab macam ni kan? Ni pergi sini, ni pergi sini, second term ni ke sini, yang ni ke sini, betul tak? So dia kaedah yang sama juga untuk yang ini. Okay. So yang atas ni tadi, you all masih ada lagi dengan saya Ada. Panjang pula benda ni. Saya harap sempatlah masa dia ni nak cover example ni. Okay, ini again, guna kaedah ni, you nak darabkan dengan sebelah dia kan? 5 plus k plus 3. Okay. So selesaikan dia buat sesuatu, ini darab sini, lepas tu darab sana. Term yang kedua, darab sini dengan darab sana. Setuju So ini sama dengan, apa yang jadi adalah, bila radical darab dengan radical ataupun square root darab dengan square root, dia jadi apa? Square root hilang. Berhilang. Ya, square root dia hilang. Betul. Tu yang saya nak dengar. Bagi simple je, square root dia hilang. You darab, square root darab dengan square root, term yang sama dia kena term yang sama lah. Macam ni 5 tambah 7 square root, darab balik dengan 5 tambah 7 square root,
Square root ni akan hilang bila you darabkan dia. So dia akan jadi 5 tambah 7. Okay. Next tambah K. solution dia, ya. Itu apa K? Oh sorry K. K, sorry. Okay, so ini K. Saya ambil example yang atas tu pula. Okay, so ini K sebenarnya. Ini K. So 5 tambah K, square root dah hilang, topi dia dah tak ada. And then kita move to the next one. Next one adalah square root 5 plus K, 5 plus K darab dengan 3. Positif kan? Tolak 3 darab 5 plus 7 square root. Dia tambah tolak benda yang sama jadi apa? 0. Yes, 0. So saya tak nak tulis. Kosong So selesai yang tu, baru next last term dia adalah 3 kali 3. Negatif 3 kali positif 3 dapat negatif 9. Setuju? Setuju. Ada siapa yang tertinggal kereta api daripada sini? Semua faham Okay. Faham So kalau you selesaikan, you akan dapat K. Ini tolak So 5 tambah K tolak 9. So 9 dengan 5 ni boleh diselesaikan. Again, jangan give up. Sampai sini jangan give up. Tengok dulu. Okay, boleh selesaikan. So dapat K. Negatif Tolak 9 tambah 5 dapat negatif 4. Okay, ni baru numerator Saya baru tunjuk numerator. Denominator tu jangan lupa. So denominator dia masih ada lagi. So dia K tolak 4 over yang bawah ni adalah, tadi kita darab je kan, dia ada K kan. K darab dengan conjugate bawah ni. 5 campur K, saya nak buat 7 lagi, tambah 3. Okay, satu lagi careless mistake student adalah bila dia salin ni kadang-kadang bila dia salin salah, jadi dia jawab, tiba-tiba dia tak boleh jawab. Sebab dia dah salin salah. Dia 5 plus K, sorry saya tulis, susah lah. Kadang-kadang saya kena tulis macam saya buat kertas sebab yang ni kena tulis menegak je ni. Jadi saya sengit tulisan dia. Okay. 5 plus K, soalan asal dia adalah plus 3 kan, kat bawah ni lah. Tapi kadang student ni, dia dah naik syekh menulis, topi dia panjang sampai ke 3. Memang tak selesai sampai bila. Faham tak? Betul. Salin soalan, sabar, jangan naik syekh. Okay, tengok betul-betul. Dia punya topi sampai mana? Topi dia berhenti sampai K. So sampai K je. Plus ni dah luar daripada radikal. Dia dah rumah lain dah Orang ni dah elok-elok rumah sama, you nak tambah housemate yang merepek tu. Janganlah. So, kena ingat yang tu So jangan lebihkan. Bila lebihkan memanglah sangkutlah dia sampai ke sudah tak boleh nak selesaikan benda tu. So again, bila salin soalan, salin betul-betul, follow betul-betul. Okay, ni saya remind lah Cakap sekarang lah, nanti kan masa periksa dia lupa. Okay, back to this. So kita salin balik jawapan bawah dia. Dia adalah okay. Ya. Doktor, ni nak tanya, dekat step 1 kan dia punya denominator tambah 3 ke atau negatif 3 doktor? Yang mana? Yang bawah dia ni? Step 1. Step 1 Ya. Step 1 you yang mana? Yang saya selesaikan yang ni. Ya yang tu doktor. Okay. Step 1 saya adalah yang ni tadi. 5 kan kena darabkan soalan asal, kena darab dengan conjugate dia. So bila darab dengan conjugate plus. Itu sebab tu nama dia conjugate. Faham tak? Conjugate kepada radical ni. So denominator pun jadi positif lah doktor. Yes, betul. Sebab you darab conjugate dia, numerator and denominator dia benda yang sama macam ni, cuma plus minus tu ikut. Kalau soalan minus, conjugate dia plus. Kalau soalan plus, conjugate je jadi minus. Dia conjugate. Conjugate ni you faham dia macam mesti berlawanan. Dia punya operation dia. Bukan operation dalam topi square root tu Ni operation luar dia. Faham tak? Dalam topi, dalam square root tu jangan usik. Faham Contoh, conjugate Contohlah 2 plus T square root tolak tambah 2. Ni soalan. Conjugate dia adalah you kena darab macam ni. 2
T macam nanti kan pening pula. M lah, saya buat M. T dengan plus tu macam lebih kurang je. 2 plus M square root plus 2. So bila you darabkan conjugate dia adalah 2 plus M. Dalam square root ni jangan ubah Plus 2 darab dengan conjugate dia which is 2 plus M. Masih sama. Minus 2 over 2 plus M minus 2. Jelas tak semua? You hanya ubah ni. Luar daripada square root ni. Conjugate dia minus lah sebab soalan dia tadi plus. Faham tak? That is conjugate of that radical. Original radical yang ni, conjugate dia adalah yang ni. 2 plus M minus 2 over 2 plus M minus 2. That's why bila diperkan bawah ni, dia plus 2 lah. Jangan you masih ingat dia minus 3. Minus 3 tu soalan dia. Okay, bila you buat pendaraban, kita darabkan dengan conjugate bawah dia which is plus lah. Jelas Okay, saya kena cepatkan ni kan habis pula dia punya ni. Okay, back to this. Sampai sini kan? Okay, dah sampai mana tadi? Okay, sampai sini. Ini kita guna product rule lah. Limit rule. Kita boleh asingkan limit ni sebab dia darab kan? So, limit K minus 4 darab limit 1 over untuk denominator dia pula So, apa yang berlaku kat sini adalah bila you masukkan nilai terus kosong untuk yang first limit ni K minus 4, you akan dapat minus 4 lah sebab kosong kan. Tapi for this case, okay, you akan dapat apa tau? 1 over 0 macam tu kan. You masukkan sini kan, kosong, kosong. Okay, semua kosong kan. So kita assume dia 1 over 0 dia adalah equivalent to infinity. So bila jadi macam tu, so you akan dapat minus 4 times infinity. Apa-apa nombor darab dengan infinity, tapi since ini negatif, so dia bawa sekali, dia jadi negatif infinity. This is from the right side Okay, case ni you kena evaluate from right side dengan left side. Dua-dua side saya lupa nak cakap. You tak boleh terus evaluate dia substitute kosong terus. Okay, now from the left side, okay, from the left side, kita assume dekat sini from the left side, sepatutnya ini left bukan positif ni. Nanti betulkan. Sini negatif juga So kita assume ini adalah 1 over 0. From the left side kita assume dia approaching negative infinity. So you akan dapat positive infinity. And then kita boleh katalah limit ni for K approach to 0 for this radical function. Okay, dia diverge. Okay, nanti kita akan tengok lebih details dia punya sesi yang ni kena masuk next week. Limits involving infinity. Okay, ni limits involving infinity. Kita akan tengok maksud ni lah nanti lebih details lah. Macam mana dapat positive infinity, negative infinity. Boleh For now, fahamkan dia macam ni dulu. Boleh Boleh. So dia diverge. Ya. Yang sebelum ni I belajar limit kan, cikgu I cakap kalau dia final answer bawah, kalau fraction kan bawah tu dia boleh tinggal set dia masih boleh tinggal set lagi macam set 5 tambah K macam tu. Set 5 tambah K kalau dah masuk limit, dah masuk nilai limit ke? I tak pasti limit ke tak sebab kalau macam dia 1 over K bracket set 5 tambah K tambah 3 kan. Dia bawah fraction tu dia macam tak boleh ada set tau. Limit ni dia lain Betul, tapi kat sini sebab kita consider dia ada K, satu variable K kat luar ni. So bila you masukkan dia still 1 over 0 lah. Okay. Kalau you selesaikan ni, dia macam ni, 1 over, mungkin saya tak masukkan betul-betul, sorry 1 over 0, okay, nanti 5 tambah 0 plus 3, you akan dapat apa? Okay, set 5 plus 3, tapi ada kosong. So, the whole ni darabkan kosong, this is 1 per kosong. Faham Faham
Faham. Ada darab kat sini. Dalam kes kalau tak ada K, contoh kalau tak ada K kat sini, then boleh selesaikan lah. Dia akan dapat 1 per set 5 plus 3, something like that lah. Okay. That will be one of the solution. Kalau tak ada K, tapi sekarang kita ada K. So K tu yang menyebabkan ada kosong di situ. Faham harap faham dah. Okay, tak apa, jangan risau. Nanti ada banyak lagi soalan-soalan yang akan membandingkan kepala. So bagi saya habiskan ini dulu boleh? Takut tak sempat masa. Boleh. Boleh. Masa berapa? Sekejap sikit lagi dah. Ada berapa minit lagi? 7 minit, Doktor, 7. 9 minit lebih kurang 8 minit. 7 minit Okay. So kejap mana tadi? So yang example number 2, kejap sempat tak nak discuss? Kan habis masa. Okay, boleh lah. Example number 2 ni okay, dia best sikit lah. Dia tak pening kepala you all. Okay, ni pun sama. So dalam case ni, you nak darabkan dengan conjugate dia So conjugate dia dekat sini apa dia? Dia akan jadi conjugate apa? 4 tambah H tambah 2. Tambah 2 per 4 plus H square root plus 2. Tu adalah conjugate dia. Cuba darabkan, cuba selesaikan. Tak nak bagi jawapan dululah. So nanti kalau dia terpadam pun kita masih dalam ni lagi Cuba selesaikan soalan ni. So siapa yang dah siap dulu boleh bagi tahu lah apa answer tu. Tu nak tanya balik lah, ada siapa ke ada masalah internet ke, semua okey tak? Suka secara sinkronis ke atau nak saya buat video juga? Kalau buat video tu macam tak sinkronis lah, saya buat video and then you study sendiri and then macam tu lah. So prefer yang macam mana? Synchronous. Style macam ni lah Yang lain macam mana? Seorang je, ni seorang wakil ni mewakili semua ke? Ya, kita ada sinkronis juga. Okay, in case lah kalau malu nak cakap kat sini, boleh direct WhatsApp saya lah personally PM personally so that kita tahulah masalah you Nanti saya shoot sendiri, you all tak beritahu, nanti jadi isu hujung-hujung kata tak faham apa-apa. Sudah. Saya yang kena balik. Ni saya dah cakap banyak kali ni kalau just in case ada apa-apa masalah, kena beritahu awal Okay. For now, saya assume semua okay lah cara macam ni Okay, so sampai mana dah? Ya. Doktor, yang e-book tu dia bila siapa? Itulah. Katanya within 2 weeks. So last week, this week. So expect lah mungkin dalam minggu ni ataupun minggu depan jugalah. Mungkin paling lambat minggu depan. Saya dimaklumkan oleh penyeras minggu ni lah. Dia kata within 2 weeks. So nanti kalau dah dapat link tu, kena macam tu lah. You kena siap-siap download yang e-Central Reader. Benda tu ada dekat Google Apps. E-Central Reader tu. E-Central Reader kalau tak download nanti tak boleh nak view book tu. Sebab dia bentuk e-book kan. Dia lock you punya tak tahulah, you punya apa tu panggil? MAC address of your phones ataupun you punya tablet ke ataupun PC. Okay. Nanti kalau dapat link tu saya akan bagi. Jangan risau. Tunggu For now kita ada record kan. Nanti boleh ni lah. Boleh tengok balik lah. So ada jawapan tak? 1/4. Cek-cek ya. Oh yes, betul. Betul, itu jawapan dia, 1/4. Okay, saya assume yang lain pun akan dapat 1/4 lah, menghampiri 1/4 tu. So ini je solution dia. You darab dengan conjugate, so ini dah darab dengan conjugate, kan?
So dia akan end up tinggal macam ni. Kalau you dah biasa buat, nanti you faham lah. Ini darab dengan ini, dapat yang ni. 2 darab ni cancel out. So tinggal ini je lah. Sebenarnya you hanya perlu fikirkan guna kaedah conjugate ni. Kalau nak cepat lah, ni kau dah expert. Sebenarnya dia tengok je, dia tahu nak darab yang mana. Dan abaikan yang mana. Okay. So dia akan dapat, dia just perlu darab ni dengan ni dengan ni. Itu saja. So dapatlah 4 plus H minus 4. So ini boleh cancel out. Dia akan tinggal H over H. 4 plus H plus 2. Ni sebenarnya darab darab. Kan you pelik pula macam mana boleh cancel out kan H ni. So ni boleh cancel out. Okay, so end up tinggal yang ni lah. Kalau case yang macam ni, you tak perlu nak evaluate kanan kiri. Sebab kalau you masuk terus, you tahu you dapat jawapan dia bukan 1 over kosong. Okay, you akan dapat satu jawapan. So boleh terus direct substitution. Boleh Tadi yang tanya siapa saya lupa nak tanya nama. So ini salah satu kaedah lah, you boleh terus darab. Tadi case lain tak boleh lah sebab kita ada bawah ni dia tak boleh cancel out. Yang K tadi bawah ni tak boleh cancel out. So kena evaluate kanan dan kiri. Jelas ni contoh yang bagus jugalah untuk you practice. So ni solution dia Okay, exercise ni mungkin boleh salin screenshot ke dia punya ni. Boleh buat kat rumah. Sebab saya nak masuk absolute function sekejap. Kita ada absolute function and then ada trigonometry mungkin masuk next week lah. Tak sempat lah. So masuk absolute function sekejap. Boleh? Boleh. Dah siapa dah screenshot ke? Exercise 1.9 boleh buat kat rumah. Saya bagi siap-siap jawapan. Ini kosong jawapan dia. Doktor. Ini ya. Doktor. 1/3. Ya. Meeting ni dah nak habis. Nak masuk balik section ke macam mana doktor? Masuk balik session tadi. Saya nak habiskan absolute function sikit. Okay. Dah nak habis ke? Ini dah habis kan? Okay, masih ada lagi. Dah salin ke ataupun screenshot yang ni? Exercise ni dah? Ya, nak screenshot sekali lagi. Okay dah. Nanti buat kat rumah Yang ni buat kat rumah Homework lah ni. Homework. Make sure dapat lah jawapan ni Saya dah try. Memang patut dapat jawapan ni lah. Okay, so kita keluar sekejap. Kita nak masuk absolute function sekejap. Boleh Boleh. Keluar siap-siap sebelum tiba-tiba dia end. Okay, boleh chat apa ni? Okay, dah tanya tadi kan, Pufa? So, kita masuk baik semula boleh?